Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita jumpa dengan Pak Chu. Jadi sebagaimana yang Pak Chu janjikan sebelum ini, bahawa penyiasatan tapak yang seterusnya adalah kita menggunakan kaedah geofizik. Kaedah geofizik adalah kaedah yang orang kata satu kaedah yang paling murah jika berbanding dengan kaedah penggerudian ataupun drilling. Jadi drilling ni memang mahal lah, sebab dia akan melibatkan satu mesin dan juga melibatkan satu kepakaran yang mantap untuk mendapatkan sampel-sampel bagi tujuan analisa di makmal. Untuk mendapatkan satu data mentah ataupun data di sub permukaan ataupun di bawah permukaan, kaedah geofizik adalah satu kaedah yang terbaik, di mana dia akan memberikan satu ciri-ciri batuan atau pelapisan yang berbeza sifatnya. Jadi kaedah yang paling popular sekali di dalam penyiasatan tapak adalah kaedah geoelektrik ataupun kita panggil sebagai resistivity ataupun keberintangan elektrik. Jadi kaedah ini adalah menggunakan elektrod untuk menjadi sebagai punca dia, dan kemudian dia akan ada satu elektrod sebagai receiver dia ataupun sebagai penerima isyarat selepas daripada melalui lapisan-lapisan yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi proses-proses yang beginilah akan memberi satu data kepada kita tentang profiling dia dengan jelas, tetapi bukan semua orang yang dapat buat perkara berkenaan, sebab dia memerlukan satu kepakaran. Kepakaran yang ada adalah macam mana hendak menginterpretasi data-data mentah itu. Ini yang paling penting sekali. Semua orang boleh buat, tetapi interpreter ataupun untuk interpret data itu adalah memerlukan satu kemahiran yang tinggi, di mana ahli geofizik akan tahu macam mana cara untuk nak membuat tafsiran terhadap profil yang dihasilkan daripada survey berkenaan. Jadi survey yang dijalankan adalah mengikut line dia lah, satu line, dan kemudian dia akan ada cross line jugalah. Jadi dengan line perkataan, kalau sekiranya kita buat cross line dan sebagainya, kita akan dapat 3 dimensi. Dalam bentuk 3 dimensi punya profiling, itu adalah yang amat diperlukan diperlukan oleh jurutera untuk lebih yakin apakah bahan-bahan yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi segala-galanya adalah bergantung kepada interpretasi. Kalau sekiranya salah interpretasi itu, maka salahlah dia punya profiling dia. Itu yang bahaya dia. Sebab itulah memerlukan satu kepakaran. Orang yang pakar sahaja yang mampu buat. Jadi untuk menjalankan survey resistivity itu adalah mungkin semua orang boleh buat, tetapi untuk interpretasi itu bukan semua orang yang dapat melaksanakan tugas berkenaan. Jadi yang penting kita hendak supaya bahan-bahan atau benda yang dihasilkan itu atau data-data yang dihasilkan itu adalah bermanfaat kepada klien atau kepada bakal penerima projek berkenaan. Jadi sebagai contohlah satu kawasan yang ada di bawahnya ada limestone lah. Jadi terutama sekali kalau di kawasan Kuala Lumpur, di dalam Canning Hill Formation itu dia adanya Kuala Lumpur limestone. Jadi Kuala Lumpur limestone ini dia akan dalam bentuk pocket di bawah permukaan bumi. Jadi kalau sekiranya dibuat kaedah geofizik ini, kita senang atau kaedah resistivity tadi, kita senang mengenal pasti di manakah tempat-tempat yang berpotensi adanya lohong-lohong ataupun ruang kosong yang biasanya terisi dengan air.
Itu adalah kita bagi kawasan yang ada batuan batu kapur, di mana proses lohong ini adalah disebabkan oleh pelarutan yang berlaku secara kimia terhadap batuan berkenaan. Walaupun benda itu berlaku secara perlahan, tetapi dengan geological time, dengan jangka masa geologi, maka benda yang kecil akan jadi besar sebab kita ada masa yang agak panjang. Jadi keadaan geofizik sajalah dapat mengesan dengan tepat di manakah lokasi yang terdapatnya lubang berkenaan. Jadi untuk membuktikan bahawa ianya adalah betul ataupun salah, maka perlu dibuat satu penggurudian di kawasan berkenaan. Jadi kalau sekiranya kena pada lubangnya dan kemudian perlu diinjek ataupun dipump simen ke dalamnya untuk memenuhi ruang yang ada, ruang kosong itu, maka kita akan boleh dapat stabilize atau dapat memastikan tapak berkenaan adalah selamat dan juga stabil. Itu salah satu daripada kaedah geofizik yang kita boleh nampak adalah kaedah keberintangan. Kaedah yang kedua adalah kita mungkin boleh menggunakan kaedah seismik di mana kebiasaannya kita menggunakan seismik pembiasan ataupun reflection punya seismik. Jadi kalau kita guna reflection itu, biasanya itu akan memberi satu biasanya diguna di dalam oil and gas punya sektor, di mana waves dia akan masuk jauh lebih dalam ke dalam permukaan bumi. Tetapi kalau sekiranya kita menggunakan kaedah pembiasan ini, dia punya adalah bersesuaian untuk kejuruteraan, di mana wave ataupun sumber tenaga yang dihasilkan daripada gegaran ini adalah mungkin daripada seismic gun ke, atau dari letupan ke, ataupun diguna dinosaurs ke, ataupun sledgehammer ke. Itu adalah semua adalah punca tenaga ataupun wave, dan kemudian dia akan masuk ke bawah permukaan bumi dan kemudian dibiaskan kembali ke permukaan dan dikesan oleh geofon yang kita atur di atas permukaan bumi. Jadi daripada situlah maka akan adanya satu profiling akan keluar, dan kita boleh buat interpretasi tentang jenis-jenis bahan yang ada di bawah permukaan bumi atau subpermukaan. Sekali lagi, cuma yang pakar saja yang dapat menentukan fenomena berkenaan. Jadi ahli geofizik dapat ataupun mampu untuk membuat interpretasi pelapisan yang berbeza di bawah permukaan bumi. Jadi itu adalah kaedah geofizik, kaedah seismik pembiasan yang kita boleh laksanakan bagi mengenal pasti profil di bahagian bawah permukaan bumi, dan juga merangkumi dalam satu kawasan yang luas. Okey. Dan yang seterusnya adalah kita boleh guna juga dengan kaedah GPR. GPR ini adalah satu kaedah yang boleh kita guna, tetapi ini resolusinya adalah sebenarnya tidaklah dalam sangat, dan kita boleh kena pasti profiling yang ada di bahagian bawah permukaan. Tetapi datanya adalah tak seperti yang kita dapat daripada kaedah keberintangan dan juga daripada kaedah seismik. Macam ni lah, macam kita pergi ke hospital lah, kita dapati kurang sihat dan doktor pun tengok, encik ni kena buat CT scan. CT scan pun sama juga, kita masuk dalam mesin, dia scan kita dan keluar dia punya output dia. Kemudian begitu juga kata, ini encik kena buat MRI ni, kita nak kena kesan apa berlaku dengan sistem. Jadi sama juga, jadi kita buat MRI dan kemudian keluarnya image. Orang yang dapat interpret itu adalah doktor sahaja. Kita tak pandai, kita tak erti. Itulah, cuma pakar sahaja yang dapat
interpretasi berkenaan. Jadi begitu juga dengan geofizik. Geofizik cuma pakar saja yang dapat memberikan satu interpretasi atau satu tafsiran yang tepat dengan apa yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi ini adalah satu komplimen ataupun satu komplimen kepada kaedah penyiasatan tapak yang lebih komprehensif, di mana kita boleh membekalkan satu data dalam satu kawasan yang besar, dan juga dengan agak tepat jugalah. Jadi itulah yang biasa kita buat di dalam kaedah geofizik. Dan sebenarnya dalam teknologi moden ini banyak lagi lah yang kaedah-kaedah yang boleh kita jalankan dari segi penyiasatan geofizik. Jadi mudah-mudahan perkongsian ringkas ini dalam melaksanakan penyiasatan tapak untuk pembangunan. Jadi geofizik adalah merupakan satu tool ataupun satu peralatan yang diperlukan untuk mendapatkan satu maklumat yang tepat dan terperinci di bawah permukaan bumi. Itu saja daripada Pak Chu. Jadi mudah-mudahan perkongsian ringkas ini akan memberi satu manfaat kepada semua, dan juga memberi satu idea kepada penggiat industri di luar sana, supaya menggunakan kaedah geofizik kalau sekiranya untuk mendapatkan data-data subsurface yang lebih komprehensif. Itu saja daripada Pak Chu. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara.